Iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan umur orang yang tinggal di dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, kita mesti tanya, dalam syurga tu orang umur tu macam mana? Adakah umur kita macam mana dalam kampung di Sungai Burong ni? Adakah umur kita macam tu? Kita nak tengok, tuan-tuan sekalian. Cerita dia, kalau menurut hadis Nabi SAW, umur kita ni semua sama ya. Walaupun kita mati umur 60 pun, kita akan dibangkitkan sama umur. Walaupun kita mati umur 2 bulan, kita bila dibangkitkan dalam syurga nanti pun umur sama juga. Maknanya kita dengan ahad lain semua sama. Sekitar berapa yang kata sama tu? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula orang yang tinggal di dalam syurga itu semuanya muda-muda belaka. Orang hak duduk dalam syurga, orang tua-tua tak ada. Tuan-tuan jangan bimbang. Kalau tuan-tuan makan produk apa nama dia panggil tu? Terajak laris ke apakah? Makan produk tu pun tak guna ya. Pasal apa? Kita masuk di sana semua muda. Tuan-tuan jangan bimbang. Tuan-tuan jumpa Tok Wan, tuan-tuan, yang tuan-tuan tak pernah jumpa. Kan, duk tengok kok gambar, gambar Tok Wan pun satu duk cekak pinggang atas Bukit Bendera. Sambil duk pegang bendera British waktu tu. Kan, kata tu Tok Wan, dia mati bila? Dia mati tak tahulah, kata mak pun tak menikah lagi, kita pun tak ada lagi dalam rahim mak kita tu. Tiba-tiba jumpa di syurga, satu macam punya muda macam kita, duk main kuit-kuit kat belakang. Dia kata kenal kuat, kali-kali tak perasan, dia pun buat muka macam dalam gambar tu, kenal. Kata Tok Wan kah? Tok Wan lah, dia kata, tapi pasal apa muda macam saya? Memanglah muda, sama umur, sebaya kita, tuan-tuan sekalian. Kita dengan pak mentua ke, dengan ayah ke, dengan Tok Wan ke, dengan cucu ke, sebaya. Kan cucu main tegur kita, Tok Wan kenal saya tak? Kita pun duk berasa macam muda dah, pasal pada panggil Tok Wan, sama bayar dengan cucu pun. Allahu Akbar. Tak perlu dah kita nak cari botox. Kan? Kok mati duk pesan ke anak, hang nanti hambuh lang kerana aku botox. Pasal apa? Aku nak boboh biar jadi muda di syurga. Tak ada botox ke, botol ayak ke apa, tak gaduh. Tak gaduh, tu gaduh fikir, pasal kita akan muda. Nabi SAW, kan kita pernah dengar hadis, ketika mana satu perempuan tua demi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, makcik ni semayang, makcik baca Quran, makcik buat benda-benda hak Tuhan suruh, makcik tinggal benda hak Allah Ta'ala larang ni, agak-agak boleh tak boleh makcik ni jadi ahli syurga? Apa Nabi jawab? Nabi kata, orang tua tak nak masuk dalam syurga. Itu bahasa kita lah. Kan? Hadis tu memang cukup famous. Nabi kata, la tadkhulul jannata ajus. Nabi kata, jangan duk harap orang tua nak masuk dalam syurga. Makcik ni dengar-dengar dia pun berasa tua, tuan sekalian. Kan Allah dia kata, awak tak boleh masuk pula. Menangis dia. Bila menangis, Nabi pun renyih sampai nampak gigi geraham Nabi tu. Nabi panggil-panggil dia, Nabi kata, apa makcik? Makcik masuk dalam syurga nanti pun makcik tak ada tua macam ni. Makcik akan muda. Maksud saya orang tua tak masuk tu pasal apa? Pasal dalam tu semua orang muda, tak ada orang tua macam makcik ni. Dia pun renyih ya, tuan sekalian. Allah, kita kalau buat melawak lagu tu, tak pasal-pasal kena penampak ya. Kan, dia buat melawak lagu tu dengan tok kita. Tok pergi semayang buat apa tok? Aku nak masuk syurga. Orang tua tak nak boleh masuk Tok duk harap. Agak-agak tuan tok nak kata apa kat kita. Dia tak bubuh siku sedih, dia bubuh kepala lutut atas kepala kita. Kan? Baik, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Dan dia kata, pertengahan umur yang cukup rupa gagah, duk dalam tu semua pakat jadi segak. Duk dalam tu semua pakat nampak gagah belaka, tuan-tuan sekalian. Dia tak ada sifat kekurangan yang kata dalam syurga ni. Kita atas dunia ada sifat kekurangan. Betul tak betul? Kalau tuan-tuan berdiri semua ni macam-macam bentuk. Ada bentuk kurus renjong. Kurang lah tu. Bentuk kurus renjong ni tolak pun jatuh. Ada hak badan besar macam saya ni besar lah. Kan melebeh semua ni tuan sekalian. Kekurangan lah tu. Sakit lutut lah, sakit pinggang apa semua. Duk dalam syurga semua badan pun sama. Semua gagah tuan sekalian. Dia tak ada sifat kekurangan. Sehingga kan dalam hadis kata apa? Setiap kali kita berjumpa, makin segak, makin segak, makin segak. Dan di syurga ni tuan-tuan sekalian, dia ada satu suk, dia ada satu pasar. Kalau bahasa kita dia panggil pekan hari. Di situ macam-macam ada tuan-tuan sekalian. Tak gaduh guna duit, kita pergi ambil ya dalam tu. Dan di situ kita akan berjumpa dengan kawan-kawan kita. Bila berjumpa hari ni tengok, makin segak, dia pun tengok kita, hang pun makin handsome noh. Lepas tu esok pula kita pergi pula macam tu juga. Tengok-tengok, makin segak ni, dia kata hang pun makin handsome. Kira semakin jumpa, semakin handsome, semakin sampailah bila-bila tuan-tuan sekalian. Dia tak ada langsung kita jumpa nampak macam tua sikit ke, nampak gemuk sikit ke, tak ada.
Sebab semua sifat itu tidak ada dalam syurga. Kalau ada sifat buruk dalam syurga, dia tak nama syurga, tuan-tuan sekalian. Boleh nah? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan juga dia kata apa, sehat. Jangan, tuan-tuan jangan bimbang. Penyakit FMMD pun takkan turun kita dalam syurga, tak ada. Tak ada penyakit apa. Siapa sakit lutut ke, sakit pinggang ke, sakit buah pinggang, sakit darah tinggi, tak ada, tuan-tuan. Semua penyakit-penyakit itu tak ada. Pakat sihat belakang kita di sana. Dan dia kata apa lagi, sekiranya dilihat pada rupanya dan tokohnya boleh dibanding dengan orang yang sama-sama berumur kira-kira 30 tahun ataupun 33 tahun. Macam tu ya umur kita. Umur kita dalam syurga ni lebih kurang 30-33 tahun. Yang tu kira umur kemai lah tu. Boleh faham tuan sekalian? Yang tu umur cerdik dah, orang panggil 30-33 apa semua, umur cerdik dah. Tapi kalau umur 20 lebih ni dia tak nama cerdik, dia nama cerodong. Tuan boleh faham tak? Umur jenis-jenis macam ni. Jadi Allah Ta'ala bagi semua sama hak kita ni. Siapa meninggal umur 70 pun dia akan dibangkitkan umur 30. Siapa meninggal umur 30 pun dibangkit 30. Meninggal umur 3 bulan 4 bulan pun dia akan dibangkitkan dalam keadaan umur 30 hingga 33. Macam itulah umur kita. Ustaz yang ni lelaki saja kah? Dengan perempuan-perempuan pun sama, tuan-tuan sekalian. Boleh faham maklum? Jangan duk bimbang lah. Duk bersedih pasal apa? Ustaz sebut lelaki, orang perempuan tak sebut. Orang perempuan pun sekali, tuan-tuan sekalian. Waktu tu semua pekat segak. Dia tak ada macam kita atas dunia ni. Ada hak jenis hidung buah jambu pun ada. Ada jenis hidung hak lubang hidung naik ke atas pun ada. Macam-macam kita atas dunia ni. Tapi di syurga, tuan-tuan jangan duk bimbang. Semua hidung cantik. Tuan-tuan nak hidung macam mana Tuhan bagi? Kan? Kata teringin hidung macam orang Iran. Tuhan bagi yang Iran kat kita satu. Hidung kita tu. Kata teringin hidung macam Tuhan bagi kat kita. Kita nak segak, orang lain pun nak segak juga. Dan kecantikan kita dan kesegakan itu semua sama, tuan-tuan sekalian. Tak ada sifat cemburu antara satu sama lain. Boleh faham? Kita hari ni cemburu pasal apa? Pasal kita ada sifat kekurangan. Tapi dalam syurga tak ada siapa pun ada sifat kekurangan. Semua pakat sama, tuan-tuan sekalian. Kita dapat, dia pun dapat. Itulah kelebihan kita duduk dalam syurga. Demikianlah datangnya khabarnya daripada Nabi SAW. Seperti yang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ahlul jannatil jannah jurdan murdan mukahalina abna'a 30 atau 30 wa 30 sanah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Mu'az ibnu Jabal radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, ia masuk ahli syurga ke dalam syurga itu tidak berbulu roma di badannya. Tuan-tuan sekalian, tak payah duk cari apa orang panggil lah ni, kan jenis duk buang bulu, tak gaduh. Jenis buh pelekat cabut ontap tu tak gaduh dah. Duk dalam tu satu bulu pun tak ada. Tuan-tuan jangan bimbang. Kan? Tuan-tuan, hak mana penjual orang panggil? Penjual pisau cukur pun tak boleh cari makan dalam syurga. Tuan-tuan jangan duk bimbang lah. Bulu pun dia tak naik. Kok jambang-jambang apa semua tak naik dah. Kan? Semua sama ya. Kan? Baik. Dan dia kata apa? Dia kata tidak berbulu roma di badannya dan tidak berjanggut. Dia kata janggut pun tak ada. Tak perlu nak jaga dah janggut ni. Atas dunia jagalah sebab benda sunnah. Kan? Di syurga nanti tak perlu. Tapi kalau tuan-tuan request untuk nak minta, Tuhan bagi. Kan? Tapi dah semua pakai tak ada janggut apa semua. Kan? Dan janggut pun kita boleh request juga. Kalau boleh janggut bagi Tuhan bagi sejengkai. Sejengkai itulah sampai bila-bila. Dia tak jadi panjang macam mana kita hidup atas dunia ni. Lepas tu request kat Tuhan pula, kata Tuhan tak janggut lah, kata nampak leceh, buang janggut. Lepas tu buat apa? Buat apa orang panggil bawah ni? Apa nama? Singgut ke apa? Singgut. Apa nama? Minggut ke apa? Misal dengan janggut ni, minggut lah. Kan? Kalau tu, betul nak abang apa lagi duduk bawah ni? Dia kata bagi nampak kemah sikit. Dia kata, Tuhan pun buat, bukan kata minggut. Tuhan minggu dia bagi. Kan? Macam-macam kita boleh minta kat Tuhan. Dan tidak bermisai. Dia kata, tak misai pun tak ada, tuan sekalian. Tak ada lah. Kalau minta kat Tuhan misai pun duduk dekat tu ya. Kata nak minta misai kontot satu kat Tuhan, kontotnya Tuhan bagi kat kita misai. Tak ada, dia tak panjang lah. Kita pun tak gaduh nak serabut pergi cari cermin nak tengok muka, tak ada, tuan sekalian. Sebab itulah kelebihan syurga.
lagi bercelak dua matanya daripada kejadian tidak ditaruh celak dan dibuat-buat bercelak. Maknanya mata kita ni sentiasa bercelak, tuan sekalian. Kan? Celak tu bukan kita duk pergi beli celak Mekah apa semua dah. Celak tu memang Tuhan bagi kat kita. Celak bila buah mata, buah celak di mata ni nampak bersinar elok mata kita ni, dan orang tengok pun nampak satu macam punya cantik. Dan celak tu Tuhan bagi khusus bila dia hidupkan kita, mata dah bercelak dah sampai bila-bila dalam syurga, tuan-tuan sekalian. Boleh nah? Yang tu kelebihan Tuhan bagi. Cuma hari ni kadang-kadang bila pakai celak ni jauh sikit pada kita. Nabi bercelak, tuan-tuan. Saya dulu pun rajin kat pakai celak, tapi dengan gelang kabut lah ni tak ada nak pakai celak. Kan kita pula bila tengok orang pakai celak ni, kita mula kepala otak kita duk fikir macam-macam. Dia ni Syiah, pasal ni Syiah pula bibuh lagu tu. Kan? Macam-macam lah. Orang duk bercelak, Nabi pun bercelak, tuan sekalian. Kan? Sahabat-sahabat Nabi bercelak, Sayyidina Ammar bercelak, Sayyidina Hamzah bercelak. Cuma celak tu beza dia apa? Bila kita buh celak tu, kalau buh tebal sangat nampak garang sikit mata kita ni, lagu tu lah. Sebab golongan Syiah ni mereka suka pakai yang kata celak ni, dan mereka ambil pun daripada hadis Nabi SAW. Pasal Nabi suka pakai. Boleh faham? Janganlah mereka suka pakai kita kata oh yang tu amalan mereka, sedangkan mereka ikut Nabi. Kita talabi kat Nabi lah. Kan? Pakai pakaian hitam, bos sorban hitam, jubah hitam apa semua. Kita kata dia ni Syiah ni hitam ni. Nabi suka pakai hitam. Syiah tu ambil dia Nabi. Boleh faham tuan sekalian? Cerita dia macam tu. Jadi kita tengok kepada baginda Nabi SAW. Lagi sama sebanding dengan anak-anak laki yang berumur 30 tahun ataupun 33 tahun. Kita dengan anak-anak kita ni tuan-tuan semua sama umur ya. Cerita dia macam tu. Baik, kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi gharib.